أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله قائل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadzal jam'al marhumah. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Ayuhal muslimin wal muslimat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru min zikri hazimil lazat yakni al-maut wa yakni al-qiyamah. Yang diraikan pengurusi surau An-Nadwa. Nadwa ni maknanya tempat berhimpun. An-Nadwa. Dekat Mekah pun ada An-Nadwa. Tempat di mana dulu orang berhimpun di Bukit Safa. Apa makna Safa? Safa maknanya suci. Sufi. Safa, sufi. Safa, Marwah, suci. Pergi suci, gerak pergi ke Marwah. Apa makna Marwah? Mulia. Itu tempat sa'i. Safa wal Marwah. Orang dah pergi umrah, pergi haji tahu tak? Daripada Safa ke Marwah, dia tak boleh Marwah ke Safa. An-Nadwa ni maknanya dia tempat berhimpun. Tempat berhimpun. Kalau kita cakap balai raya, kalau sini surau-surau, tempat berhimpun. Tempat berhimpun. Kalau baik lah. Syur heboh tu tempat berhimpun tak? Himpun je. Dia kalau kita pergi tempat maksiat. Pasar, tempat berhimpun tak? Tempat yang Allah Ta'ala paling suka, masjid. Orang tanya surau, masjid tu samalah surau. Masjid ni makna dia tempat sujud. Itu masjid. Tempat yang Allah Ta'ala paling tak suka pasar. Pasar raya ke, pasar malam ke, pasar apa ke, janji pasar. Jadi alhamdulillah yang diraikan pengurusi surau An-Nadwa. Pimpinan surau yang baru, kerusi pun nampaknya baru. Duduklah tuan-tuan atas kerusi itu, dapat orang yang infak tu pahala. Macam tu. Ni yang dikatakan jariah. Apa makna jariah? Berpanjangan. Jariah. Orang duduk dapat pahala, duduk dapat pahala. Sebab kalau infak mikrofon ni, bila mikrofon gosak cepat-cepat keluar duit bagi. Pahala banyak. Setiap kali azan pahala. Yang dengar pahala, yang azan pahala. Berapa ratus orang dengar? Pahala. Jawab pahala lagi. Dengar pahala, jawab lagi pahala. Siapa yang dapat? Orang yang Tapi ni elok lagi tu saya tukar. Tak apa, bagi pengurusi duit. Ni 300, kalau ada rosak beli, pakai duit. Maknanya cepat-cepat booking. Orang kampung cakap cop tu, cop. Tahu? Kampung ni tak kacop. Cop awal-awal. Pengurusi kalau rosak ni duit. Pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur banyak-banyak dengan Allah.
Kerana dengan izin dan inayah dia lah, kita dapat datang semayang maghrib berjemaah. Dan insya-Allah sekejap lagi kita dapat semayang isyak berjemaah. Tapi belum tentu lagi. Kita duduk dulu dalam taman-taman syurga. Raudatul Jannah. Raudah makna dia taman. Jannah maknanya syurga. Duduk dalam majlis yang mengingati Allah. Majlis zikrullah dinamakan taman-taman. Mudah-mudahan ada manfaatnya tuan-tuan. Kita duduk di sini, isyak aja kita berhenti. Sebab SOP senang aku. Dulu tak ada SOP, sebotol ya. Ini ada SOP 2 botol lah. Kita terbalik. Dulu boleh lajak sampai pukul 10, tak nak letak 2 botol. Tak ada lah tuan-tuan, tak ada. Tuan-tuan ni yang benarnya kalau ikut sains, tuan-tuan yang fokus 25 minit. Yang betul-betul fokus. Ingat. Yang lain tu, tambah kalau ada berumur. Lagilah tayar ada bancit. Rotek belum bayar lagilah. Ustaz Ustaz cerita syurga akhirat di kepala dia fikir besok bila nak pergi JPJ. Sebab kita ni manusia lemah. Baik. Alhamdulillah nama kita tak ada lagi tercatat dalam COVID. Sama ada dijangkit ataupun kembali ke rahmatullah. Boleh tak Allah Ta'ala pilih? Dah berjuta mati. Amerika masih mendahului. Jangkitan terbanyak dan kematian terbanyak. Amerika semua dia juara. Senjata dia paling bagus, COVID pun dia paling ramai. Diikuti dengan India sekarang. Doa lah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat balik bala ataupun musibah yang Allah Ta'ala bagi. Ini semayang ni bukan ikut SOP Islam. Ini ikut SOP darurat, bukan kerajaan, semua orang. Satu dunia, worldwide. Mengelakkan daripada, memang dia suruh kita jaga nyawa, tapi bukan nombor 1. Nyawa ni jatuh nombor 2. Pertama jaga apa? Pertama yang nak dipertahankan apa? Islam, agama, akidah. Yang kedua baru nyawa. Itu yang dilakukan oleh Masyitah. Siapa dia Masyitah? Tukang sikat rambut anak Fir'aun. Kau nak mengaku aku Tuhan ke, atau nak aku campakkan laki kau dalam air minyak panas? Aku pilih Allah Ta'ala. Campak kan? Kalau tuan-tuan baca sirah dia, campak dalam minyak tu tuan-tuan, masuk keluar tinggal tulang. Punya panas. Kemudian anak. Akhirnya dia. Gitu. Itu sebab kubur ni wangi. Waktu Nabi Isra' Mi'raj, Nabi naik ke langit. Nabi tanya Jibril, apa ni yang bau kemah wangi lagi ni Jibril? Ahli syurga. Kan disebut syurga tu boleh dihidu baunya dari 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan dah bau dah. Itu. Juga disebut kita akan berdiri selama 44 tahun di padang mahsyar. 44 tahun. Satu hari di mahsyar bersamaan dengan 1000 tahun dunia. 44 tahun bersamaan dengan 11,60,000 tahun dunia. Kalau fikir-fikir takut. 44 tahun berdiri. Siapa pun nak pergi stadium tengok bola. Ni ketua dulu, muda-muda dulu pernah pergi ni. Macam mana keluar masa keluar stadium? Macam tu lah. Rapat-rapat, tak boleh nak berat sangat. Macam tu lah berdiri di padang mahsyar. Lagi rapat, tak boleh nak berat. Jangan ingat nak baring macam kat tepi pantai pergi bawa kursi malas. Tak ada. Padang mahsyar. Ini cerita padang mahsyar kan. Kalau tak percaya, lakum dinukum waliya
waliyadin, angkat kaki jalan. Tak sambung kamu. Kita akan berada di padang mahsyar. Satu padang yang luas, warna putih terbentang. Berhimpunnya umat daripada Nabi Adam sampailah orang yang jumpa kiamat. Tapi orang yang jumpa kiamat ni kebanyakannya semuanya orang kafir. Sebelum didatangkan kiamat akan didatangkan angin yang sejuk. Angin tu bila dihidu oleh orang beriman mati. Orang tak beriman hidup. Kemudian keluar asap, kemudian barulah bumi dihancurkan. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah khafidatur rafi'ah. Dia nak bezakan orang yang baik dengan orang tak baik. Zarujjatil ardu rajja wa bustatil jibalu basta. Gunung berterbangan. Sebab Nabi sebut kiamat tak akan berlaku selagi mana ada orang menyebut nama Allah. Ini tauhid ni. Tauhid ni. Beriman dengan hari kiamat. Belum masuk kitab kita nak ambil 8. Lagi awal. Sorry 8.20. Baik, mudah-mudahan apa yang saya buat tadi tuan-tuan ingat dalam hati, ingat sampai bila-bila bahawa sesungguhnya mati ini adalah perkara yang pasti dan kehidupan dalam dunia ini adalah sementara. Ingat. Nanti saya cerita macam mana satu orang kaya bila dia tahu dia nak mati. Orang ni warga Australia. Mungkin dah tengok video. Ada video. Kalau sempat lah, kalau tak sempat next month. Kalau tak sempat next year. Kalau tak sempat tak ada. Kita ni tuan-tuan tu lah. Kita banyak lagi tengok TV daripada dengar kuliah. Masuk yang cakap ni dah ingat saya sama je tuan-tuan. Dosa banyak. Banyak dah dosa? Dosa lama Allah. Cerita dosa lama lah. Takut paling takut dosa dengan orang. Ada yang dah belum minta maaf lagi kan? Ada, tentu adanya. Tak siapa pun. Sama ada orang tu dah pindah, orang tu dah mati, ataupun orang tu hidup tapi hati ni keras, malas nak pergi minta maaf. Dia aku jumpa dekat akhirat. Hebat sungguh. Ada yang bergaduh adik-beradik. Allah. Baik, saya tuai berhenti kalau tak salah saya muka surat 50, betul tuan? Masalah ke-9. Qala musannif fi maktub fi hadzal kitab. Masalah yang ke-9 adalah perkara serius yang menjadi musibah terbesar, iaitu melakukan syirik dengan kuburan. Ini bab tauhid. Kubur. Jangan pergi kubur goncang nombor tu, goncang nombor. Orang panggil cai. Saya tak tahu. Cai. Bawa upil lama. Dah apa yang kalau pergi tu tuan-tuan mutat. Minta nombor kubur. Dulu ada satu tempat saya bila minta dia imam. Saya tak sebut nama. Ini untuk pengajaran pada kita. Dia imam, dia pergi goncang minta nombor. Bila kena tangkap Majlis Agama Islam wilayah Jawi. Jawi kan. Sini Jais kan. Jawi arahkan dia bertabat dan mengucap. Jangan buat-buat. Jumpa orang gila pun tak apa. Orang gila kau ada nombor. Itu lain. Tak ada, maknanya bukan tak apa-apa, maknanya tak ada menyebabkan akidah.
Seperti mereka yang melakukan tawaf mengelilingi kuburan, meminta mayit untuk mengabulkan hajatnya kerana meyakini si mayat adalah wali Allah yang mampu memenuhi hajat. Wali ni siapa? Wali ni makna dia orang yang, wali ni makna wakil lah, ataupun disebut duta. Wali Allah ni orang yang dekat dengan Allah. Orang yang tauhid dia mantap, fiqh dia mantap, dan dia mengamalkan ilmu tasawuf, dia hidup dengan sebagai sufi. Boleh jadi wali. Kita ni susah sikit lah. Zaman kita ni susah nak jumpa wali. Wali ni makna dia, doa dia insya-Allah makbul. Wali. Orang cakap wali Songo. Songo tu makna dia 9. Itu kat Indonesia wali. Cerita siapa? Bal'am bin Ba'aura wali. Basisa wali. Para sahabat tu wali lah tu. Para sahabat semua yang tambah kalau yang dijamin syurga tu kebanyakannya wali Allah tu. Sayyidina Umar tu dia tengah baca khutbah, dia boleh nampak. Dia boleh nampak musuh di belakang bukit ketika dalam satu peperangan. Itu menunjukkan dia wali. Allah Ta'ala buka hijab, nampak benda yang orang biasa tak nampak. Itu wali. Wali ni bismillah ya, jalan atas air lah. Itu wali. Saya ngaji dengan Ustaz Ghazali Asbullah dulu, dia cakap kalau kerja kerajaan tu seharaplah nak jadi wali. Kalau kerja bank tu seharaplah nak jadi wali. Sebab kita terikat dengan waktu pejabat. Tak banyak sikit mesti ada ponteng. Betul tak? Masuk pukul 2, masuk 2 minit dah ponteng tak? Ponteng. Wali ni kebanyakannya orang yang tak terikat dengan mana-mana jawatan. Itu sebab wali-wali dulu dia tak nak pegang jawatan dalam kerajaan. Tuan-tuan tengok. Kebanyakan imam mazhab dia tolak jawatan. Dan kebanyakannya mati dalam penjara. Wali Allah. Syirik, kalau kita pergi kubur, kita minta supaya orang dalam kubur tu menunaikan hajat kita. Sedangkan orang dalam kubur tu pun ketentuan dalam hajat, ketentuan pada dia pun takdir dia di tangan Allah. Bila kita minta dengan benda lain, maknanya kita menduakan Allah Ta'ala. Bila menduakan Allah Ta'ala dinamakan syirik. Ini tauhid, tuan-tuan. Macam saya dengar dalam, ada orang tanya saya, dia cakap dia dengar dalam kuliah ada orang sebut nafi isbat. Apa dia nafi? Nafi ni cakap Arab. Nafi maknanya menidakkan. La, nafi. Isbat maknanya sabit, membetulkan atau mengiyakan. Itu nafi isbat. La ilah. La itu nafi. La ilah, tiada yang disembah illallah, melainkan Allah. Illallah tu sabit, maknanya yang disembah hanya Allah. Dalam bukan bab sembah ya, bab semua benda. Yang bagi rezeki Allah. Kalau kita cakap orang bagi rezeki, syirik juga. Kita kerja tu asbab dapat gaji, rezeki daripada Allah. Itu. Berapa banyak orang kerja Bangla tu kerja dekat ujung bulan kena tangkap, bawa balik pergi ke Bangla, gaji pun tak dapat kan. Maknanya rezeki kita kena cari, wajib ikhtiar, tapi yang bagi rezeki tadi yang menyampaikan kita pergi balik kerja pun Allah. Itu yang nak dinafikan tu. Nafi isbat. La ilaha illallah. La ilaha tu nafi, illallah tu sabit. Kita membenarkan bahawa yang disembah hanya Allah. Bukan sembah dia semua benda.
yang berkuasa Allah, yang maha melihat Allah, yang maha mendengar Allah. Walaupun Nabi sebut syaitan itu mengalir di dalam darah anak Adam, tapi syaitan tak boleh tahu dalam hati. Yang tahu dalam hati Allah. Kita ni tuan-tuan, kalau nak tengok ilmu paling hebat, tak lawan syaitan. Sebab syaitan ni guru malaikat. Untung kita ni Islam. Kenapa dinamakan Islam? Saya ambil sikit pasal nafi dan isbat. Itu sebab bila kita jumpa kuil, kita nampak kuil, kita nampak tokong, kita nampak gereja, apa kita baca? Saya dah sebut dah dulu. Apa kita baca? La ilaha illallah, la ma'bud illallah. Itu bacaan. La ilaha illallah, la ma'bud illallah. Maknanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan tiada penyembahan, la ma'bud ubudiyah illallah, melainkan Allah. Kita menegaskan lagi bahawa yang sembah hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah, yang ditakut hanya Allah. Tapi lalu kubur tak apa kan? Ini kubur orang dibunuh malam Jumaat. Apa tu? Artopel cakap, kau jangan takut, nanti aku takut. Kenapa dinamakan Islam? Sebab Islam tu nama makna dia sejahtera. Agama yang membawa kesejahteraan kepada manusia semua. Tuan-tuan tengok macam mana seorang mu'alaf dia cerita dengan mak dia. Daripada mula sebelum dia nak masuk Islam sampai dia masuk Islam, sampai mak dia pun terpikat dengan Islam. Dia cakap, kau ni masuk Islam bagus. Sejak kau masuk Islam, kau budi bahasa kau bagus, kau hormat dengan aku. Dia cakap, mak, Islam tu aja. Dia cakap, orang yang paling kita sayang, orang paling kita tolong pertamanya mak, yang kedua pun mak, yang ketiga pun mak, yang keempat baru bapa. Mak dia cakap, Allah Akbar, bagus. Mak dia cakap, bagusnya Islam. Dia cerita dengan mak. Mak jangan makan babi. Babi ni ada cacing. Dia cerita. Cara approach, saya cakap orang putih, uslub dakwah, macam mana nak dekatkan mak kita. Kita ni dah tukar agama macam tu. Mak jangan makan babi, asal haram. Tak bukan yang tu. Kalau sebut haram, dia tak boleh terima. Sebab dia bukan Islam. Dia cari poin dulu. Dalam babi ni ada cacing ni tak elok. Kita kalau masuk Islam, kalau masuk Islam itu lancau kena potong. Habis. Itu dulu yang kita sebut. Orang nak masuk Islam pun takut. Wajib tak? Wajib mesti mau potong. Itu yang kita cerita dulu. Wah, banyak benda kebaikan. Akhirnya dia setuju anak dia masuk Islam. Dia reda anak dia masuk Islam. Kalau inilah ajaran Islam, memang selama ni yang apa yang orang cakap, orang tunjuk dalam TV tu tak berlaku. Sebab kita ni tuan-tuan dalam TV digembar-gemburkan bahawa orang Islam ni teroris. Tahu? Teror tu, teror ni makna dia ganas. Teroris ni makna dia pengganas. Kalau kita ikut Islam, itu sebab dia sebut ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Kalau kau masuk Islam cara semuanya, kau akan berubah menjadi seorang yang baik. Panas baran kurang. Kuat menyumpah kurang. Rajin bangun pagi sembahyang subuh. Kuat zikir, kuat bersedekah. Itu Islam. Nabi itu tuan-tuan, bukan dia hidup, dia mati, dah mati pun orang masuk Islam. Sebab apa? Sebab akhlak dia. Itu sebab dia sebut Nabi itu mukarimul akhlak. Mengubah akhlak manusia kepada orang yang lebih baik. Tapi paling baik dia lah.
Tuan-tuan bayang kan? Dia boleh pergi rumah Yahudi, lenyekkan tepung bagi makan. Yahudi tu cakap dengan kau, jangan kawan dengan Muhammad. Wah, dia tengah suap. Dia tengah suap Yahudi. Kau, aku nak ingat engkau, jangan kawan dengan Muhammad. Muhammad ni dahsyat, dia ada sihir. Kalau kau bercampur dia, memang kau masuk agama baru dia. Nabi diam. Nabi tak cakap. Kalau kita je, memang setinggal penubuh lah. Dah aku suap pun tak. Nabi Allah dah mati dah tuan-tuan. Bila Saidina Abu Bakar pergi suapkan Yahudi tu, bila dia tahu yang suapkan dia sebelum ni selama ni ialah Muhammad, akhirnya dia masuk sebab nama ni Islam. Muslim, Islam, Taslim. Kataan yang sah. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru. Boleh gila mungkin boleh lebih ke pengurusi? Boleh? Ni orang ni jadi pengurusi pula. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Maka serulah berhala-berhala itu, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Maknanya selain daripada Allah Ta'ala, tak boleh memberi manfaat, tak boleh bagi memadarat, tak boleh bagi apa sekali. Itu sebab orang wali dia tuan-tuan kalau cucuk dengan pisau tak tembuk. Balik jangan cuba-cuba lah. Yang cuba yang apa nak tengok wali tak wali, jangan asal. Esok pada mana talil 3 hari 3 malam. Ya? Wali ni spontan. Selalunya wali ni dia tak tahu dia wali. Gitu. Tapi wali ni tak adalah pakai seluar pendek, taat, tunduk, diam, mulut tak banyak cakap, ibadah banyak, sedekah banyak. Kita tengok macam biasa, tapi di sisi Allah Ta'ala makam dia tinggi. Kalau dia tak ada tangan, insya-Allah makbul. Ada wali. Kat Indon ada wali band. Tahu? Tak tahu. Allah. Sebahagian penyembah kuburan melakukan tawaf mengelilinginya, mengusap dan mencium nisannya, bahkan sujud di hadapannya serta berdiam diri dengan sangat khusyuk di hadapan, sambil meminta terkabulnya hajat seperti menyembah penyembuhan si sakit atau memperolehi anak. Di antara mereka mengatakan, wahai tuanku, aku datang dari negeri yang jauh, jangan kecewakan aku. Ini benda-benda mengarut. Dia tak sama dengan mukjizat. Saya dah cerita dulu Nabi Nuh macam mana tai penuh dekat kapal dia. Saya dah cerita belum? Belum? Saya belum. Dah lah. Belum. Kapal Nabi Nuh tu penuh dengan tai. Orang cakap kau ni gila. Orang buat kapal tepi laut, tepi sungai, tepi dermaga, kau buat kapal atas bukit, atas gunung tu apa? Itu logik akal. Itu sebab kalau Allah Ta'ala nak sesuatu benda melebihi logiknya akal. Allah Ta'ala suruh Nuh, kau buat kapal dekat atas bukit, kau buat kapal dekat, ada orang cakap jibal, gunung. Nak tahu, nak naik tu jauh, tinggi. Ada orang cakap jibal, ada yang mentafsirkan bukit, ada yang mentafsirkan gunung. Ada buat kapal atas gunung, siapa nak pergi naik? Macam mana nak buat tu bawah? Masa tu bukan ada kren. Orang pergi berakkan kapal. Orang kampung punya jahat. Ngampung. Bukan orang sini, orang kampung sini okey. Pergi berakkan kapal tu. Penuh dengan tai. Semua permukaan ada tai. Punya busuknya hati. Dengan Nabi Allah. Nabi Nuh. Nabi Nuh ni tentang kesian dia, anak dia pun dengan bini dia pun tak beri
Tak beriman. Lalu satu hari pergi orang sakit sopak. Tahu sopak? Orang pergi sakit sopak, pergi dia tenjek, dia berak. Waktu najis tu jatuh, najis tu terpercik, kena dekat sopak dia. Elok masa tu. Ini mukjizat tuan. Sebab saya cakap orang yang jumpa Nabi, orang yang dapat tengok mukjizat Nabi, macam mana Nabi membelah batu besar waktu perang Khandaq. Orang besar, badan besar-besar. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, badan besar-besar, taftah kuat-kuat. Bukan sado. Kuat tak? Panglima perang semua tu. Kalau takat 3 orang dia lipas je. Sungguh. Sebab dia 313 orang boleh kalahkan 1000 orang. Satu nisbah 3. Tak boleh pecahkan batu. Siapa yang pecahkan batu? Nabi. Dengan mukjizat. Dapat tengok mukjizat Allah. Tuan-tuan bayangkan Nabi belah bulan. Ramai-ramai je ni pergi belah bulan. Pakai tangan. Terbelah bulan. Mukjizat dapat tengok. Allahu Akbar, dapat tengok. Orang pergi ke bulan, dia cakap ada kesan bulan terbelah. Bukan dongeng. Bukan sihir. Tuan-tuan nak suruh pangkal bulan, takut. Jangan belah bulan. Putusan dah keluar. Sebab saya kadang-kadang tuan-tuan, rakam ni kadang saya takut nak cakap. Ada hitam putih. Saya ada seorang kawan dah umur, saya kenal lah, bukan kawan lah, saya kenal. Umur dah 96. Tahu? Tuan-tuan kenal kan? Agaknya kan. Kita ni patutnya bila dah 60 lebih tuan-tuan, kita ke arah akhirat. Lebihkan akhirat. Sebab apa lagi nak pergi kebut jawatan? Sebab umur 60 ke atas ni umur mati. Sungguh. Tuan-tuan kalau ada umur 60, jangan cakap SRP, jangan cakap SPM. Kalau ada master, PhD ke apa ke, bawa pergi kerja orang ambil tak? Tak ambil lah. Pakcik balik lah. Kelayakan sampai 45 je. Itu pun kalau orang pernah bekerja dengan askar dan polis. Maknanya 60 kata ni tuan-tuan, memang kita dah tunggu Bahasa kasar saya minta maaf. 60 kata ni kita tengah tunggu mati. Kenapa Allah Ta'ala panjangkan umur kita sampai 96, 95? Kenapa kita nak bagikan pada dunia lagi? Sebab kita dah puas dulu. Patutnya mati kita dulu 25 tahun dulu. Saya kenal. Tuan-tuan kenal? Tak sama kot. Wallahualam. Ini iktibar pada kita. Maknanya kita ni tuan-tuan, apa yang, sebab saya cakap tadi, saya nak cerita ke nak cerita tadi? Cerita orang yang nak mati ni. Tuan-tuan nak saya bercerita ke nak cerita tadi? Cerita tadi. Ada satu orang belia. Umur dia 30 lebih. Dia warga Australia. Tuan-tuan mungkin dah dapat video. Dia kaya. Kereta motor tu saya cerita lah. Motor 2 kati. Tahu 2 kati? Ducati. Nama ya Ducati, harga berkati-kati. Tengok. Kita suku ya, itu pun dah action lah. Brong. Dia pun bagi tayar besar, kita tayar kecil. Besarnya tayar. Tayar besarnya. Orang Melayu ni pandai. Motor Ducati, kereta Bentley, Ferrari, Lamborghini, rumah mewah. Malam pergi disco, campur dengan macam-macam semua. Akhirnya satu hari dia diagnosis ada kanser. Dan kanser dia tak boleh nak ubat. Ni cerita orang sedar. Kita ni kena sedar bahawa kita ni nak mati. Itu cerita. Kita kena sedar kita ni nak mati.
apa ayat? Kemudian bila dia tahu dia nak mati, apa dia buat tuan-tuan? Dia cakap dengan doktor, doktor kalau betul lah saya dah tak boleh nak sembuh, tak usah buat apa-apa, tak usah buang duit. Kenapa? Duit ni saya nak gunakan untuk ibadah. Dia jual semua harta dia tu. Mak ayah dia tak masuk campur, dia belum kahwin, bujang. Dia pergi semua negara-negara miskin, dia buat perigi. Yang tak ada pergi, dia buat pergi. Yang tak ada sekolah, dia buat sekolah. Yang tak ada itu, semua. Yang tak ada hospital, dia buat hospital. Dia pergi Palestin, dia tolong orang Palestin. Dia jutawan. Gambar dia ada. Gambar dia ada. Yang cerita bukan adik-beradik dia, yang cerita orang lain. Sebab apa? Sebab dia tahu dia nak mati. Sebab dia tahu bila dia mati, harta ni tak datangkan manfaat. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bil qalbin sa. Tidak bergunanya harta dan anak pinak melainkan orang yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Dia infakkan harta di seluruh dunia. Dalam masa yang sama dia taubat kepada Allah Ta'ala. Itu yang Musa taubat dengan Allah Ta'ala. Syarat taubatnya di antaranya ialah menggantikan hak Allah. Apa dia? Semayang, puasa, ganti. Bayar hutang dengan Allah Ta'ala, bayar hutang dengan orang. Akhirnya tahun 2018, ketika umur 38 kalau tak salah saya, ketika dia nak mati, apa dia cakap? Aku tak pernah rasa setenang-tenang macam hari. Dan akhirnya tuan-tuan, bila dicabut nyawa dia, dia tidak ada mempunyai hak. Kita sayang harta. Ya. Ini contoh terbaik kalau kita nak jadikan sandaran pada zaman sekarang. Dia buang semua benda, taubat dengan Allah Ta'ala, kemudian hantar harta-harta dia ke akhirat. Sampai hari ini, kalau dia dah mati, orang gunakan pergi dia, pahala berpanjang. Orang pergi hospital, pahala berpanjang. Orang pergi sekolah, pahala berpanjang. Jariah. Tuan-tuan kena gebuk, kita kena gebuk. Carilah satu benda yang boleh menyebabkan Allah Ta'ala bagikan kita benda yang pahala berpanjang. Sebab saya cakap tadi, kalau kursi putih ni tuan-tuan duduk, orang yang bagi ni dapat faham. Bagi benda yang orang memang hari-hari pakai, dan bagi benda yang memang hari-hari digunakan untuk beribadah, terutamanya kalau dalam bab semayang, beribadah kepada Allah. Sini ada imam. Beli jubah yang mahal kan? Jangan bagi jubah murah. Sebab kadang-kadang saya marah orang bagi jubah. Bagi benda yang mahal. Betul tak? Nabi cakap bagi benda yang terbaik. Bila mahal dia pakai. Saya pakai jubah arwah bapa saya, supaya dia dapat bahagian dalam kubur. Sebab saya selalu selalu pakai jubah ni kan. Bukan saya tak ada jubah, tapi saya suka pakai, supaya bapa saya dapat bahagian. Saya pakai jam arwah bapa saya, supaya arwah bapa saya dapat bahagian. Tuan-tuan kena buat satu benda amal ibadah. Zikir, kena satu zikir yang pegang hari-hari. Kalau tak nak ikut zikir Imam Al-Ghazali, satu zikir pegang. Apa dia? Zikir Nabi Yunus ke dalam perut ikan ke, tak kisah. Ambil satu zikir, hari-hari buat 1000, kalau dah lebih, ada masa lagi, lebihkan sampai 2-3
Ini benda yang kita nak kutip di akhirat, tuan-tuan. Sedekah berpanjang. Jumpa orang susah, kalau boleh sedekah pada orang yang kita tak kenal, supaya kita jangan mengungkit jangan kita ingat. Sebab sedekah umpama membuang najis, bila kita dah buang kita tak ingat lagi. Syaitan yang satu manusia je dia tak boleh nak tembus, iaitu orang yang dinamakan mukhlisin. Apa dia? Orang yang ilmu hari-hari tuntut. Memang dia sebut rugi tidak ada ilmu. Rugi berilmu tapi tak beramal. Rugi lagi kalau beramal tidak sungguh-sungguh. Rugi beramal sungguh-sungguh kalau tak ikhlas. Saya bukan cerita benda tentang saya balik tentang jual rumah, bukan gitu. Jual kereta, bukan gitu. Ni semua agak umur panjang ni, agak lah. Tak ada yang ingat. Saya suruh benda yang tuan-tuan boleh buat. Benda yang tuan-tuan mudah. Macam selalu saya sebut, pergi pasar, beli petai, walaupun petai tu makro, makcik berapa ringgit? RM5, bagi RM10. Ni ada lebih ni. Maknanya sedekah ni ikut kemampuan. Tuan-tuan bayangkan besok semua balik ke akhirat, semua nak mengutip pahala. Tuan-tuan bayangkan tak ada benda yang nak dikutip. Pahala yang paling mudah sedekah. Sembahyang ni macam-macam, dia ada riak, ada apa, ada. Sembahyang ni belum tentu ada pahala. Yang nak bagi pahala Allah. Sampai mana berhenti tadi? Baik, saya ambil sikit tuan. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tak dapat memperkenankan doa yang sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari pemerhatian doa mereka. Saya berhenti kat sini. Hari ini 20. Baik, ada apa-apa nak tanya? Tentu ada apa nak tanya? Tak ada. Ya. Macam mana? Hati yang keras, okey. Misalnya dia ada kacau lah. Lepas tu salah seorang tu dia tak nak maafkan lah. Kita jumpa kat atas. Jadi katakan si A ni nak minta maaf, tapi si B dia tak nak jumpa kat akhirat. Oh, saya faham. Macam saya cakap tadi lah. Aku tak ada. Engkau jumpa aku. Jumpa kat akhirat. Bahagian kita dah lepas. Syarat ni kita pergi minta maaf. Itu kita cakap dengan dia pasal panjang-panjang lah. Aku ngaku walaupun kita tak salah. Walau contohlah kita tak salah benda tu, yang salah dia, yang salah faham dia, tapi disebabkan kita nak minta maaf tadi, maknanya kita merendah. Bila kita merendah, tuan-tuan, kalau dia tak nak terima, bahagian kita dah lepas. Bahagian kita dah lepas. Tapi macam mana sekalipun, kalau tak minta maaf, cuma kita nak keluar daripada yang Nabi sebut, siapa yang memutuskan silaturahim selepas daripada 3 hari.
tak nak tu. Maknanya kita dah lepas bab tu. Tapi kena ingat tuan-tuan, saya selalu sebut benda ni. Dosa yang Allah Ta'ala tak boleh ampun, dua. Yang tak ada kan Allah Ta'ala ampun. Pertama, syirik. Yang kedua, dosa kita sesama manusia. Kalau orang yang kita berdosa tu tak ampunkan kita, tidak ada pengampunan. Itu sebab saya cakap selalu jaga mulut. Kadang-kadang mulut kita menyebabkan orang marah. Falyakul khaira aw liyasmut, Nabi sebut. Sebutlah benda yang baik ataupun diam. Ini cakap. Bagi satu ni telefon. Sikit forward, sikit forward. Tak tahu hujung pangkal betul ke tak betul, sahih ke tak sahih, forward. Jaga. Kalau benda tu fitnah, berapa orang baca? Kosong. Kita hantar satu grup tu ada 20 orang. Daripada 20 orang tu ada lah seorang dua yang hantar lagi kat grup. Grup dia lah lagi 20 orang. 20 orang lagi hantar lagi. Ini bukan duit. Dosa. Itu juga bab aurat. Kalau ada video-video yang menampakkan gambar aurat bini kita, aurat anak kita, aurat kita post, berapa ramai tengok? Dosa. Dosa. Jaga. Memang susah nak jaga. Tapi itu di antara benda yang ulama sebut. Apa dia? Kita berhati-hati semasa apa benda pun kita buat dalam dunia, sebab jangan kita benda tu menyusahkan kita di kubur dan menyusahkan kita di akhir. Air dicincang takkan putus. Memang adik-beradik ada yang berselisih faham. Hati kita keras. Tak nak pergi. Siapa yang lintaskan dalam hati? Syaitan. Sorry. Kau pergi kau kalah. Kau pergi kau kalah. Baik, ada nak tanya ke? Tak ada dah Jangan tanya dah apa-apa. Ya. Yang menyebabkan syirik itu ada lagi dosa yang lebih besar, itu yang menjadikan dosa. Apa dosa dia? Tidak mengenal Allah menyebabkan syirik. Syirik itu disebabkan dan tidak mengenal Allah. Kalau mengenal Allah dia tak. Kalau orang tu kenal Allah Ta'ala, tak adalah dia syirik. Itu sebab dalam kitab Tauhid dia sebut apa? Man arafa nafsah, arafa Allah. Siapa yang kenal diri dia, dia kenal Allah Ta'ala. Siapa yang kenal Allah Ta'ala, dia takkan syirik. Itu Man arafa nafsah. Siapa yang kenal diri dia, kenal tak diri dia? Itu sebab orang, saya cerita sikit orang tasawuf lah. Itu sebab dia cakap orang tasawuf cakap, kadang itulah saya minta maaf cakap, kalau ada orang tasawuf sini, saya orang tasawuf ni kadang-kadang bila dia dah mengaji, dia rasa dia hebat, sedangkan ilmu ni Allah Ta'ala bagi. Saya nak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mana-mana ilmu yang aku bagi pada hamba aku sikit. Orang tasawuf ni kadang-kadang bukan tasawuf sinilah, ni bukan tasawuf ni, tasawuf. Tengok, kau ni sembahyang kulit. Ni syariat. Dia. Banyak jumpa. Dia tanya kita lah, kau tahu sir? Apa sir? Kenapa air kelapa tu dekat atas? Aku nak jawab apa? Kenapa air kelapa tu kat atas? Cuba jawab. Kalau Piramli dia tak, sebab dia tak dekat bawah. Kalau Piramli. Itu sebab Piramli pandai. Kalau kita kenal diri kita, kita kenal Allah Ta'ala. Kecil sungguh kita ni. Sungguh kalau kita kenal Allah Ta'ala, kita tahu wujud kita, kita tahu wujud Allah Ta'ala, kita tahu qadim Allah Ta'ala, kita tahu kudrah Allah Ta'ala, kita tahu kudrah kita. Kita belajar tauhid, kita tahu. Itu sebab orang ngaji tauhid tuan-tuan, kalau ustaz-ustaz ni disebut istighna, iftikar, uluhiyah, rububiyah.
nafsiyah, ma'ani, ma'anawiyah, salbiyah. Ini bukan nama orang. Ini semua tauhid. Bila sebut macam tu tergantung orang yang pening bawah-bawah ni. Dia tak ngaji. Dia tak cakap semua. Ada yang mengaji yang tahu ni. Nafsiyah, salbiyah, tahu kan? Ma'ani, ma'anawiyah. Itu orang mengaji. Uluhiyah, rububiyah, istighna, iftikar, nafi, isbat. Ini semua tauhid. Kalau kita kenal Allah Ta'ala, kita mengaji, kita kaji. Siapa kita? Man arafa nafsa. Siapa kenal diri dia? Arafa, kita akan kenal Allah Ta'ala. Apa kita tahu? Bila kita kenal Allah Ta'ala, insya-Allah tak ada syirik. Syirik yang paling bahaya, syirik tersembunyi. Itu apa? Itu orang mengaji pun kadang-kadang ada. Syirik kan ada 3. Jali, khafi, khafiyan, jali syirik besar. Tuan-tuan ni mungkin tak pergi dekat pondok, pergi ke tokong sembah. Itu syirik besar. Yang kedua syirik kecil. Tempunan. Tahu tempunan? Tempunan ke kebunan? Kebunan syirik. Kebunan. Oh, dulu jatuh motor kebunan ni. Tadi ni minta pulut. Bukan. Jatuh motor. Allah Ta'ala dah takdirkan dia jatuh motor. Qada dan qadar pada dia. Walaupun syirik kecil, kita tepuk-tepuk jadi besar. Syirik paling jahat, syirik tersembunyi dalam hati. Kita rasa kita hebat, kita rasa kita bagus, kita rasa kita lebih pada orang. Gurur, kita ujub, kita riak, semua ada. Itu yang nak kena jaga. Walaupun kita kenal Allah Ta'ala, tuan-tuan tengok Bal'am, wali Allah. Basisa, wali Allah. Saya dah cerita bulan lepas, Basisa, wali Allah. Mati bukan beriman. Sebab apa? Sebab dia lupa kedudukan. Dia cemburu pada syaitan. Syaitan ni pandai. Syaitan ni licik. Bukan pandai, licik. Syirik yang saya cakap tadi, dosa tak berampun. Dosa namanya syirik, tak ada ampun. Melainkan tahu babat, ikut aqabah balik, rintangan pada orang tahu. Yang kedua, dosa sesama manusia. Tuan-tuan tak tahu kenal Allah Ta'ala, kena pergi ngaji. Sebab dia sebut talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kena pergi belajar. Tak semestinya hafal. Boleh kalau tamu si kat kelas 9 ni. Saya cerita sikit ni, boleh? Ilmu yang tuan-tuan nak belajar 3 ya, tauhid, fiqh, tasawuf. Tu ya. Yang orang tarikat belajar tu dicampurkan tauhid dengan tasawuf. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dicampurkan sekali tauhid dengan tasawuf. Kitab untuk kenali. Itu semua kitab tasawuf. Ma'rifatullah kitab. Itu kitab tasawuf. Cerita tauhid dengan tasawuf sekali. Tak semestinya tuan-tuan hafal. Macam saya sebut tadi, uluhiyah, rububiyah. Apa ulama sebut? Sekadar Qul huwallahu yakin, faham makna, yakin sungguh-sungguh. Allahus samad, tauhid. Lam yalid wa lam yulad. Ini 4 perkataan itu sebab disebut surah Al-Imran. Tauhid. 4 perkataan yang disebut ni kalau tuan-tuan boleh bawa dalam dunia hidup kehidupan tuan-tuan, di dalam masa yang sama, kalau nak kupasan yang halus, kena pergi dengan Allahus samad. Besar makna ni. Besar makna ni. Allah tempat bergantung, Allah tempat memohon, Allah tempat meminta.
Semua ni Allah. Sebab dia sebut tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Baik, cukup sekadar aja tuan-tuan. Wallahualam. Yang betul, yang benar tu datang kepada Allah Taala. Boleh tuan Ini jawapan tu Kekurangan saya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan ada manfaat kepada saya dan tuan-tuan, insya-Allah. Kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada mak ayah kita dan ahli keluarga terdekat kita. Tak lupa kawan-kawan yang pernah berjemaah di sini yang mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hamba yang lemah lagi banyak dosa ini, ya Allah, yang lalai, yang alpa ini menadah tangan mohon keredaan-Mu, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa ahli keluarga kami, ya Allah. Seluruh umat Islam, ya Allah, yang hidup lebih-lebih lagi yang telah kembali kepada-Mu, ya Allah. Kami sedar bahawa kehidupan ini bukanlah untuk selamanya, ya Allah. Akan sampai waktu dan ketikanya giliran kami dijemput oleh-Mu, ya Allah. Maka Kau permudahkanlah bagi kami dan seluruh ahli keluarga kami, ya Allah, bagi mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kalam kami, ya Allah. Andai Kau panjangkan usia kami, ya Allah, biarlah sisa hidup kami ini dipenuhi dengan amalan yang baik, ya Allah. Amalan yang Kau redai, ya Allah. Amalan yang Kau rahmati, ya Allah. Bantulah kami dalam mendidik diri kami dan pasangan kami, ya Allah, agar menjadi suami isteri yang soleh dan solehah, ya Allah. Bantulah kami yang lemah ini dalam mendidik anak cucu kami menjadi anak cucu yang soleh dan solehah, ya Allah. Anak cucu yang boleh menjaga dan memelihara kebajikan kami semasa hayat kami, ya Allah. Anak cucu yang boleh mendoakan kami setelah kami dijemput oleh-Mu nanti, ya Allah. Rahmanir-Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kepada seluruh ahli keluarga kami yang telah berada di kubur, ya Allah, permudahkanlah mereka di kubur, ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka, ya Allah. Terangilah kubur mereka, ya Allah. Kau tukarkanlah lubang kubur yang sempit kepada taman-taman surga yang penuh dengan kenikmatan, ya Allah. Kami khususkan doa ini buat kepada kedua ibu bapa kami, ya Allah, dan seluruh ahli keluarga terdekat kami, ya Allah. Sebagai manusia biasa tentulah banyak salah dan silap yang mereka lakukan semasa hayat mereka, ya Allah. Namun Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan mereka, ya Allah. Terimalah akan amal ibadah kebajikan yang pernah mereka lakukan, ya Allah. Impunkanlah roh mereka di dalam gulungan orang yang mendapat nikmat-Mu di dalam kubur, ya Allah, bukannya mendapat azab-Mu di dalam kubur, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kepada kedua ibu bapa kami atau salah seorangnya yang masih hidup, ya Allah, panjangkanlah usia mereka dalam taat, ya Allah. Permudahkanlah mereka dalam beribadah, ya Allah. Andai ditakdirkan mereka pergi dahulu sebelum kami, ya Allah, berilah kami kesempatan dan peluang untuk berada di sisi mereka, ya Allah. Bagi bolehkan kami mentalkinkan mereka, ya Allah, memandikan mereka, ya Allah, mengkafankan mereka, ya Allah, menyembahyangkan mereka, ya Allah, dan turun di liang lahat bagi menyempurnakan bakti yang boleh kami lakukan buat untuk mereka, ya Allah. Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Himpunkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami di penghujungnya tempat yang paling baik di sisi-Mu, ya Allah. Ya, ini di syurga-Mu, ya Allah. Bagi bertemu dengan-Mu, ya Allah. Bagi bertemu dengan para Rasul-Mu, terutamanya Rasulullah SAW, dan bertemu dengan seluruh ahli keluarga kami yang telah lama meninggalkan kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa innaka antal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.